Buletin Didik 25 Mac bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu pertama sesi persekolahan 2023-2024 berjalan lancar bagi negeri-negeri kumpulan A iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sesi bermula pada 19 Mac, manakala kumpulan B membabitkan Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan wilayah persekutuan bermula 20 Mac lalu. Sekolah Kebangsaan SK Kuala Tatau Sarawak, beberapa aktiviti dijalankan pada minggu pertama sesi akademik. Antaranya bacaan surah Yasin, perhimpunan mingguan, gotong royong kelas dan cabutan bertuah. Hadiah adalah sumbangan guru-guru dan aktiviti yang dijalankan ini turut mendapat pembabitan ibu bapa. Sementara itu, kesemua sekolah di negeri Johor akan beroperasi seperti biasa mulai Isnin ini sekiranya cuaca berterusan cerah. Pengarah Pendidikan Negeri Mat Said Mat Diamond berkata, tiada lagi sekolah yang terjejas akibat banjir di negeri berkenaan. 5 sekolah yang ditutup sebelum ini iaitu 2 di daerah Segamat, SMK Caah dan SK Paloh. Manakala 3 sekolah di Batu Pahat iaitu SK Seri Mendapat, SK Seri Nasib Baik dan SK Tanjung Sembrong. Mak Said berkata 2 sekolah di Segamat yang mengalami masalah ketiadaan bekalan sudah dibuka pada Isnin lalu selepas mendapat kelulusan daripada Jabatan Kerja Raya JKR untuk digunakan. Kementerian Pendidikan KPM sebelum ini berkata beberapa sekolah di Johor yang terjejas akibat banjir akan dibuka pada kadar segera selepas keadaan sekolah-sekolah berkenaan selamat dan dibersihkan sepenuhnya untuk sesi persekolahan baharu. Jarang sekali Balai Bomba dan Penyelamat membuka pintu mereka buat orang awam bagi tujuan lawatan dan latihan di sebalik kesibukan menjalankan tugas hakiki, dan peluang itu pantas direbut orang awam khususnya kanak-kanak apabila Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak di Pulau Pinang mengeluarkan jemputan bagi program Meet and Greet Friends of Bomba. Seramai 70 peserta termasuk ibu bapa dan anak-anak memanfaatkan cuti hujung minggu dengan menyertai program yang julung kali diadakan pada hujung minggu. Ia bertujuan menghargai komuniti yang sentiasa mengikuti perkembangan Balai Bomba berkenaan di laman sosial Facebook. Ketua Balai berkenaan Azlan Hassan berkata, dalam tempoh 4 jam pelbagai aktiviti dijalankan dan sesuai dilakukan bersama keluarga selain mendapatkan hubungan sesama anggota bomba. Program itu dijayakan oleh seramai 40 anggota bomba Balai berkenaan dan peserta juga berpeluang menaiki serta meninjau peralatan yang terdapat pada jentera bomba. Jadi kita berharap program yang sedemikian ini dapat membantu sedikit sebanyak berkaitan dengan keselamatan kebakaran di bangunan-bangunan sama ada bangunan tinggi ataupun rumah-rumah kediaman bagi peserta-peserta mengambil iktibar cara-cara mengendalikan pencegahan kebakaran yang sempurna. Bagi peserta, program ini dimanfaatkan sebaiknya bagi tujuan pembelajaran, meningkatkan kemahiran dan latihan praktikal. Saya hari ini datang dengan anak saya sebab anak saya dia suka kegiatan ahli-ahli bomba ni. Selalu ada tengok kartun dengan drama bomba lah. So hari ini dia dapatlah dia punya wish. Dia dah sempat naik sekali hari ini dengan tengok-tengok semua kegiatan bomba dengan main yang permainan kanak-kanak yang disediakan. Terima kasihlah untuk Jabatan Bomba Jalan Perak. Dan paling merasakan saya apabila diberi peluang kepada anak-anak untuk menjalani aktiviti flying fox dan juga dapat mengenal pasti cara untuk memadam kebakaran yang telah diajar pada pagi tadi, dan kami sekeluarga gembiralah hadir pada pagi ini dan diberi ruang dan peluang untuk menyertai segala aktiviti yang jarang-jarang sekali diberi peluang kepada orang awam. Antara aktiviti yang dijalankan ialah taklimat kebakaran, demonstrasi pengendalian dan memadamkan api di rumah serta pembentangan dan cara mengendali hos. Juga terdapat aktiviti permainan interaktif, flying fox dan peluang menaiki jentera skylift yang mana secara tidak langsung peserta dapat memahami tujuan serta cara kerja menyelamat oleh pasukan bomba ketika mengendalikan kes kecemasan. Seramai 1,787 anak-anak yatim di Kelang, Selangor menerima sumbangan Aidilfitri Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE siang tadi. Sumbangan disampaikan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah.
Pengurusi Yayasan Tan Sri Mazlan Mansor berkata bagi pelaksanaan sumbangan itu, Yayasan memperuntukkan lebih RM268,000 dengan setiap penerima menerima RM150 setiap seorang. Ia bagi membantu mereka menghadapi persiapan Aidilfitri. Katanya, Kelang adalah daerah pertama di Selangor yang dijelajah YIDE bersama Raja Muda Selangor bagi penyerahan sumbangan kepada anak-anak yatim. Dalam pada itu, pada Ramadan kali ini, YIDE mensasarkan kutipan kupon infak yatim berjumlah RM2 juta yang mana tahun lalu yayasan itu berjaya mengutip sekitar RM1.3 juta. Sebelum ini, jelasnya YIDE meletakkan kupon infak di 5 daerah sahaja. Namun tahun ini ia diedarkan ke semua daerah di Selangor. Pada majlis sama, seramai 8 orang ketua sahabat prihatin untuk daerah Kelang dan Sepang menerima sijil penghargaan. Ketua Sahabat Prihatin adalah wakil yayasan di setiap zon yang dilantik bagi membantu yayasan bukan sahaja berkaitan anak yatim tetapi juga mengenai bencana. Bertemu kembali. Sabar merupakan antara kunci utama dalam mencapai kejayaan hidup. Prinsip itu yang dipegang oleh pemuda kelahiran Slim River Perak dalam melunaskan tanggungjawabnya sebagai pegawai transit laluan monorail di ibu negara yang sentiasa berdepan dengan orang ramai. Segmen Kejaya minggu ini mengupas cabaran yang didepani Khairil Izzat Husni. Dek kerana minatnya suka mengendalikan kenderaan sejak kecil, Khairil Izzat 28 tahun berasa impiannya tercapai dengan bergelar pegawai transit meskipun cita-cita awalnya ingin menjadi seorang juruterbang. Mempunyai diploma dalam bidang pengurusan dari sebuah universiti swasta di Shah Alam Selangor, dia membuat keputusan menceburi bidang pengangkutan awam selepas menamatkan pengajian. Menurutnya, yang berpengalaman bekerja sebagai pegawai transit laluan monorail selama hampir 3 tahun, cabaran utama kerjaya tersebut adalah pada jadual waktunya. Kami bekerja di shift, maksudnya shift pagi dan petang lah. Kami bekerja selama 10 jam. Shift pagi bermula seawal 4.30 pagi dan shift petang pula bermula pada 2.30 petang. Pada permulaannya kami akan buat checking di dalam train untuk beroperasi lah pada pagi. Jadi kita ada checklist untuk tengok keadaan train apa semua, make sure train tu selamat untuk dipandu. Seterusnya bila pada pukul 6 pagi kita akan mulakan operasi lah. Kita akan mula bawa train sehingga 2.30 petang. Tambahnya, sistem penggiliran juga diguna pakai di mana pegawai transit laluan monorail akan bertukar sebanyak 2 kali sepanjang shift berjalan bagi membolehkan mereka berehat di antara pertukaran tersebut. Dalam pada itu, cabaran lain yang dihadapi termasuk mengendalikan orang awam sewaktu kecemasan berlaku seperti train bermasalah dan sebagainya. Justru amat penting bagi bakal pegawai transit ataupun pelajar di luar sana yang meminati kejayaan ini untuk mempersiapkan diri terutama dalam kemahiran berkomunikasi. Kita di sini menggunakan komunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi bila kita ada diploma ni mungkin kita lebih mahir dalam bahasa. Dari segi lain mungkin ada sedikit membantulah kalau kita ada diploma ataupun degree. Kalau dari segi emosi tu mungkin kita perlu ambil kira sebab kita perlu menjadi seorang yang penyabarlah di sini bagi kita hari-hari bersama dengan penumpangan. Jelasnya, pegawai transit turut perlu sentiasa bersedia dengan ilmu pengetahuan dalam bidang pengangkutan awam supaya segala persoalan dari penumpang yang datang dari pelbagai latar belakang dapat dijawab dari semasa ke semasa. Bekalan air di 55 kawasan di Kelang dan Shah Alam yang terjejas sejak semalam akibat kerja-kerja pembaikan paip pecah di Taman Mutiara Bukit Raja 2 Kelang dijangka pulih sepenuhnya jam 6 pagi esok. Sehingga jam 9 pagi tadi, status pemulihan bekalan air di kawasan terjejas mencapai 14.6%. Dalam satu kenyataan di Facebook, Pengurusan Air Selangor berkata kerja-kerja pembaikan siap dilaksanakan seperti dijadualkan jam 6 pagi tadi. Susulan itu, bekalan air akan mula disalurkan secara berperingkat ke premis pengguna selepas sistem bekalan air distabilkan.
Jelasnya tempoh masa pemulihan bekalan air bagaimanapun berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain bergantung kepada lokasi dan jalan dan jarak premis. Air Selangor akan terus menggerakkan lori tangki air ke kawasan yang terjejas dengan keutamaan kepada premis kritikal seperti hospital, klinik dan pusat dialisis sepanjang tempoh gangguan bekalan air tidak berjadual itu. Persidangan Halal Antarabangsa Selangor Selhak 2023 edisi kedua mengangkat inovasi makanan sunnah menembusi pasaran dunia. Acara yang berlangsung selama 3 hari baru-baru ini turut berjaya menghimpunkan 200 pemilik industri produk halal dalam dan luar negara. Bertemakan Selangor Gerbang Halal Antarabangsa, acara diadakan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Acara bertujuan memperkenalkan produk halal yang mendapat perhatian ramai pengguna di luar negara, sekaligus mengangkat martabat kewangan Islam selain pendedahan kepada perbankan konvensional, insurans, pasaran modal dan pelaburan. Sebenarnya produk-produk ni memang dah banyak di luar negara. So kita just buat research apa yang orang luar negara ni buat dengan buatin. Jam sudah tentulah memang mereka ada. Yang lain-lain kita tengok mereka ada buat tea. So kita cuba. Bagi umat Islam, buah kurma dan tin antara makanan sunnah yang sering memberi manfaat kesihatan. Justru ramai usahawan tempatan mengambil inisiatif untuk mengolahnya kepada pelbagai jenis produk makanan dan minuman. Kurma ni kita ni untuk bila bulan puasa. Orang sibuk untuk mencari buah kurma kan. And then kita buat satu formulation yang untuk memudahkan orang untuk dapatkan dengan kandungan protein yang lengkap dengan sekali ekstrak kurma di dalam dia. Difahamkan penerimaan olahan superfood itu juga memberangsangkan. Sebab kita pemudahkan and then benda ni kita dengan pemindahan memang sangat-sangat menggalakkan lah daripada segi lapisan umur. Ada yang umur warga emas, warga apa dan penerimaan dia sangat positif. Selhak 2023 turut memberi fokus terhadap padanan perniagaan, rantaian bekalan halal dan pemasaran digital. Harmoni adalah sangat penting di dalam sesuatu muzik. Jika tiada harmoni di dalam sesuatu muzik itu, tidak ada kepelbagaian di dalam sebuah muzik. So tidak nampak menarik. So harmoni ini adalah berfungsi sebagai lebih kreatif lagi muzik itu dibuat dan lebih menarik untuk diperdengarkan kepada penonton kita. So untuk contoh yang terbaik adalah di dalam sesebuah choir dia mempunyai banyak lapisan suara. So contohnya adalah begini. 1, 2, 3, 4. Seorang artis di Lagos, Nigeria mengadakan bengkel bermain alat muzik tradisional tempatan untuk kanak-kanak yang bertujuan mendidik mereka mengenai aspek penting budaya di negara paling ramai penduduk di Afrika itu. Odebayo Ayodeji yang juga seorang pemain gendang mengajar kanak-kanak bermain alat muzik tradisional yang dikuatiri boleh pupus di telan zaman. Dia mengadakan bengkel 2 kali sebulan di Bandar Lagos di mana ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka untuk belajar dan memahami kepentingan alat muzik tersebut dalam tradisi Afrika. We are using this to revive our culture, our cultural values. Most of them they've not seen this kind of drum before. They've not played it before, and this is an opportunity to introduce them to it. So we're using it to at least do a kind of evangelism of art. I'm glad that I was able to experience and being able to play those kind of drums. And I remember he bought me one of those drums when I was younger to play on, and then I broke it. Di Nigeria, gendang bukan sahaja sebuah alat muzik tetapi juga digunakan sebagai cara berkomunikasi di kampung untuk memanggil penduduk berhimpun sama seperti telefon. Namun, ia semakin kurang digunakan kerana kecanggihan teknologi. Nigeria turut menganjurkan Festival Gendang Afrika setiap tahun pada bulan April menyaksikan pelbagai jenis gendang dipamerkan dari seluruh dunia.
Seekor anak lembu unik mencuri tumpuan apabila memiliki tanda hitam dan putih pada sebelah badannya seakan wajah tersenyum. Haiwan yang digelar Happy itu menjadi kegemaran ramai di Lagna Australia apabila ramai yang ingin bergambar dengannya. Penternak kepada anak lembu jantan jenis Holstein Friesian, Megan dan Barry Costa menemui tanda muka tersenyum di sisi badan Happy minggu lalu. Pasangan itu kemudian memutuskan untuk menjual anak lembu berusia sebulan berkenaan kepada sebuah ladang Farm World dengan harga $6,652 Amerika. Hasil jualan akan disumbangkan kepada Hospital West Gippsland. Oh my goodness, Happy has been so popular. Swarmed by all the school kids that have come through. They've all wanted to see Happy. They've gone over there and he stood up for them and they could see his happy, smiling face. Happy akan bertindak sebagai maskot untuk Farm World pada Expo Pertanian dan Peladangan dan akan tinggal di Taman Lana di Victoria. Persiapan menjelang perayaan Easter bermula awal di Vienna, Finland. Orang ramai kini boleh membeli bermacam barangan perayaan itu di pasar lama yang sudah pun dibuka. Kebiasaannya pasar ini dibuka 2 minggu sebelum perayaan. Selain hiasan sibuk Easter, telur pelbagai corak turut dijual ialah barangan rumah lain seperti produk kulinari, makanan dan minuman serta pelbagai hasil kraf tangan. Menurut sesetengah penduduk tempatan, Easter adalah cuti perayaan paling penting, malah lebih penting daripada Christmas. Tidak kira usia, seluruh keluarga masih meneruskan tradisi mencari telur Easter setiap tahun. Mereka juga menghias telur dan menggantungnya kerana telur Easter adalah simbol kehidupan. Sudah tentu aktiviti tradisi sebegini paling digemari kanak-kanak yang teruja menghias dan mencari telur-telur yang disorok. Semarakkan sokongan anda untuk Harimau Malaya. Siri Persahabatan Antarabangsa. Secara langsung hanya di TV9 dan Astro saluran 149. Sukan. Selepas mencipta rekod kebangsaan dalam acara 60 meter dalam Dewan, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi terus melakar pencapaian sensasi. Azim gah bergelar juara acara 100 meter pada kejohanan Florida State University Relays, gelaran pertama yang diraihnya di kejohanan luar Dewan di Amerika Syarikat. Kejohanan berlangsung di Mike Long Track Tallahassee, Florida awal pagi tadi. Atlet berusia 18 tahun itu mewakili Universiti Auburn menamatkan perlumbaan dengan catatan 10.321 saat meninggalkan 9 pencabar lain. Walaupun agak jauh dari catatan masa 10.09 saat yang dilakukannya sebelum ini, ia tetap satu perlumbaan yang cukup memberangsangkan buat Azim. Andre Ewers meraih tempat kedua dengan catatan masa 10.49 saat, sementara Trey Thorogood di tempat ketiga dengan 10.51 saat. Pemegang gelaran Raja Pecut Sukma 2022 itu juga telah memecah rekod kebangsaan miliknya sendiri dalam acara 60 meter dalam Dewan pada kejohanan Tiger Paw Invitational bulan lalu. Badminton terbuka Switzerland. 3 daripada 5 wakil negara yang beraksi di suku akhir semalam berjaya meneruskan kemaraan. Li Zijia, Ong Yusin, Teo Yi dan Goh Sun Huat Sheven Lai lega menupaskan lawan masing-masing untuk mara ke separuh akhir. Pilihan kedua Li Zijia menepati ramalan tidak berdepan masalah menewaskan pemain Taiwan Li Jiahao. Kemenangan 21-12, 21-17 menyaksikan dia berjaya melunas dendam ke atas lawan yang menyingkirkannya pada pusingan kedua terbuka Jerman 2 minggu lalu. Wakil pusingan kelayakan dari Jepun, Koki Watanabe, menjadi halangan Zijia hari ini dalam misi mara ke perlawanan akhir. Impian pemain kebangsaan Eng Ziyong melepasi peringkat suku akhir tidak kesampaian semasa menentang Chou Tien-Chen.
Pemain muda itu tewas 11-21 kepada jago Taiwan sebelum terpaksa menarik diri ketika ketinggalan 0-2 di set kedua akibat kecederaan kaki. Beregu lelaki terus memastikan Malaysia mempunyai lebih wakil hari ini menerusi kemarahan Ong Yusin, Teo Yi. Mereka bangkit dari kekalahan 16-21 di set pertama kepada pasangan Indonesia Muhammad Shohibul Fikri, Bakas Maulana dengan mengubah nasib di dua set berikutnya 21-12 dan 21-19. Turut marah, beregu campuran Goh Sun Huat, Sheven Lai yang merakam keputusan straight set 21-18, 21-18 ke atas Supak Jomkoh, Supisara, Pio Sampran. Kemenangan ke atas gandingan Thailand itu membawa mereka bertemu Robin Tabilin, Selina Piek dari Belanda. Tabilin Piek mengecewakan wakil negara Cheng Tangchi, Toh Hee Wei dalam pertarungan sengit 3 set 21-19, 19-21, 21-19. Pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman atau Damok sudah bersedia untuk penampilan sulung secara musim penuh di kejuaraan MotoGP musim ini. Sempena pusingan pertama di GP Portugal esok, Damok yang juga pelumba tunggal negara kali ini memaklumkan persiapan rapi telah dibuat melalui latihan pramusim yang padat bagi mendapat persiapan fizikal secukupnya. Saya bersedia untuk pusingan satu saya, dan ini adalah season baru buat saya, dan saya perlu take disadvantage untuk mempercepatkan diri saya untuk serasi dengan jentera dan dengan pasukan saya. Damok yang beraksi dalam kelas Moto3 bersama pasukan dari Sepanyol iaitu MT Helmets MSL turut memaklumkan kru pasukannya telah melakukan penambahbaikan pada persediaan jentera KTM menjelang perlumbaan esok. Untuk rekod, Damok sebelum ini telah membuat penampilan sulung dalam saingan Moto3 sebagai pelumba wildcard pada GP Aragon 2021 serta 4 lagi wildcard pada musim lalu di Portugal, Sepanyol, Catalunya dan Malaysia. Musim 2023 menyaksikan sebanyak 21 pusingan perlumbaan berlangsung dengan Malaysia menjadi venue pusingan ke-19 pada 10 hingga 12 November nanti. Paparan visual nenas unik berwarna merah jambu di Costa Rica yang semakin popular di pasaran antarabangsa mengakhiri Buletin Didik. Ia diubah suai secara genetik dengan teknik kejuruteraan bio selepas 17 tahun penyelidikan di makmal sebuah syarikat buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya Tan Rushdie Muhammad Azri, salam hormat, jumpa lagi.